Seville yang terletak di selatan Madrid, satu lagi bandar penting Spanyol yang pernah berada di bawah pemerintahan Islam. Perjalanan dari Cordoba ke kota ini mengambil masa kira-kira 1,5 jam. Seville atau Ishbiliyah dalam sebutan Arab mula berada di bawah pucuk pimpinan Bani Umayyah pada tahun 712. Tinggalan Islam seperti bekas masjid ini masih berdiri teguh walaupun fungsinya telah bertukar kepada sebuah gereja. Menurut catatan, misi mengambil alih Seville daripada kerajaan Visigoth diketuai Abdul Aziz bin Musa bin Nusair. Apa yang dahulunya kawasan sebuah masjid, kini dipenuhi pelancong setiap musim panas. Menariknya, lumrah alam, kisah silam menjadi warisan yang menjadi buruan umat manusia hari ini. Pintu gergasi ini antara tinggalan asal masjid seluas kira-kira 15,000 meter persegi yang didirikan Bani Muwahhidun pada kurun ke-12 bagi menggantikan masjid kecil yang dibina Ibnu Abbad, Gubernur Seville pada kurun ke-11. Menurut catatan, tapak asal masjid telah wujud sejak tahun 712 lagi ketika umat Islam melangkah masuk buat kali pertama ke dalam ibu kota kerajaan Visigoth ini. Ayat-ayat Allah masih kekal terukir walaupun usia pintu ini sudah hampir mencapai 1,000 tahun. Pada 23 November 1248, Ferdinand III menggempur kota ini sekaligus menamatkan pemerintahan Islam selama 536 tahun. Sebuah tempat yang pernah berkumandang azan telah bertukar fungsi. Pada 1401, Dewan Bandaraya Seville mendirikan sebuah gereja yang siap sepenuhnya pada kurun ke-16. Antara kurun ke-13 dan 15, keturunan Raja-Raja Castile disemadikan di kawasan gereja ini. Dikatakan gereja Seville ketiga terbesar di dunia selepas gereja Saint Peter di Rome dan Saint Paul di London. Struktur asal menara masjid yang kini dipanggil Hiralda hampir kesemuanya kekal tidak berubah. Hiralda antara permata seni bina Bani Muwahhidun selain menara Kutubiyah di Marrakesh dan menara Hasan di Rabat, Maroko. Ketiga-tiganya dibina Abu Yaqub Yusuf Al-Mansur pada kurun ke-12. Hiralda telah melalui 2 fasa perubahan. Ini bahagian asal menara masjid di atas tapak seluas kira-kira 185 meter persegi. Ini pula perubahan fasa pertama dengan penambahan menara loceng pada 1520, manakala fasa kedua pada 1568 dengan penambahan patung wanita setinggi 4 meter di puncak. Keseluruhannya 76% daripada ketinggian Hiralda yang mencapai 118 meter dibina pada zaman Islam. Tidak jauh dari Seville terletak sebuah kota penting dalam sejarah Islam Andalusia. Carmona turut menjadi wilayah Islam apabila tentera Abdul Aziz bin Musa menguasai Seville pada tahun 712. Carmona juga telah wujud sejak era Rom yang menggelarnya Carmo. Ketika era Carthaginian, namanya diubah menjadi Car Hamon, bermaksud kota Dewa Hamon. Bagi Carmona yang terletak di selatan Madrid berdekatan Seville, namanya mungkin muncul pada kurun ke-8 kerana umat Islam ketika itu memanggilnya Carmona. Saya dapati bandar Carmona begitu sunyi, lorong-lorongnya kini sepi. Kota kecil ini seolah-olah semakin terpinggir daripada arus pembangunan. Keadaan ini jauh berbeza dengan situasi lebih 800 tahun lalu. Carmona pernah mengecapi era gemilang semasa pemerintahan Islam. Ketika itulah Carmona mula dikenali
dan menjadi satu daripada kota penting kerajaan Umayyah di Spanyol. Dari kurun ke-8 hingga ke-13, Carmona ibarat perisai atau benteng pertahanan terakhir yang berfungsi menangkis serangan musuh yang cuba menawan Seville. Kota ini sebahagian daripada kota penting tentera Islam era berkenaan. Carmona masih menyimpan banyak khazanah, setengahnya sejak zaman Rom lagi. Tinggalan ini dipanggil Alcázar de Arriba, yang pada asalnya dibina umat Islam. Tinggalan sejarah ini masih belum dibuka untuk lawatan orang ramai kerana kerja-kerja pemeliharaan sedang giat dijalankan. Kompleks ini kini memuatkan gereja dan hotel, menggantikan istana, masjid dan pejabat pentadbiran yang wujud lebih 8 kurun lalu. Kota ini menyimpan beberapa peristiwa menarik. Menurut satu kisah, Abdul Rahman I, putera Bani Umayyah yang melarikan diri dari Damsyik sebaik Bani Abbasiyah mengambil alih kuasa, pernah tinggal di Carmona untuk beberapa bulan. Beliau yang juga dikenali dengan gelaran Abdul Rahman Ad-Dakhil berkubu di sini, di samping merangka strategi untuk memasuki Cordoba. Yusuf Al-Fihri, Gubernur Cordoba yang dilantik Abbasiyah, khawatir dengan kedudukan Abdul Rahman yang semakin berpengaruh. Yusuf menghantar sepasukan tentera untuk memburu Abdul Rahman. Tentera Yusuf tinggal di sini selama 2 bulan sebelum pulang dengan tangan kosong kerana gagal mengesan Abdul Rahman. Untuk menyara hidup, penduduk Carmona mengusahakan ladang atau berniaga kecil-kecilan. Namun sejak beberapa tahun kebelakangan ini, sektor pelancongan turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi bandar kecil ini. Warisan sejarah seperti kota dan istana lama yang dulu tidak diendahkan, kini semakin diberikan perhatian. Tinggalan seperti ini kini menjadi buruan pelancong. Persinggahan singkat di Carmona dimanfaat sebaik mungkin kerana peluang ke sini mungkin datang hanya sekali. Jika benar Abdul Rahman Ad-Dakhil pernah tinggal di sini, kedudukan Carmona dalam sejarah Islam juga penting. Di sinilah beliau menggembling kekuatan buat kali terakhir sebelum berdepan dengan Yusuf Al-Fihri, Gubernur Abbasiyah di Cordoba. Dengan kemenangan Abdul Rahman pada tahun 756, bermulalah era pemerintahan Umayyah di Spanyol setelah ia tewas di tangan Abbasiyah 6 tahun sebelum itu. Selain pinggir kota, setengah tinggalan sejarah yang berusia ratusan malah ribuan tahun turut terletak di kawasan Bandar Carmona. Kota ini dipanggil Casa di Carmona. Manakala gerbang ini pula digelar Gate of Seville. Kedua-duanya dibina pada kurun ke-9 ketika pemerintahan Islam. Sebenarnya, terdapat beberapa lagi seni bina Islam yang masih wujud di sekitar Carmona. Namun, kesemuanya telah diubah suai bentuk dan fungsinya apabila Ferdinand ketiga menawan bandar ini pada September 1247, kira-kira setahun lebih awal daripada kejatuhan Seville. Antara kurun ke-8 dan kurun ke-13, Carmona adalah sebuah bandar yang agak sibuk. Situasi hari ini jauh berubah. Kota ini pula telah diubah menjadi pejabat penggalakan pelancongan.
Tidak seperti Carmona, Seville sentiasa sibuk sesuai dengan tarafnya sebagai sebuah bandar penting Spanyol. Dengan kemangkatan Khalifah Hisham II pada tahun 1031, perpecahan Empayar Umayyah di Spanyol tidak dapat dibendung lagi. Pada tahun 1068, Gubernur Seville Ibnu Abbad mengisytiharkan dirinya raja dan menggunakan gelaran Al-Mu'tamid. Beliau membangunkan Seville dengan membina jalan raya, rumah, istana, masjid, pasar dan taman. Pada tahun 1085, Toledo jatuh ke tangan Alfonso ke-6. Kerana takutkan Alfonso, Al-Mu'tamid memohon bantuan Yusuf Tashfin, pemimpin Bani Murabitun di Morocco. Ini sebahagian tembok yang dibina Murabitun. Tembok asal sepanjang 6 km mempunyai 12 gerbang dan 116 menara. Pada 1161, kota ini jatuh ke tangan Bani Muwahidun, satu lagi empayar Islam yang berasal dari Morocco. Ketika itulah Seville mengecap era kegemilangan, terutama di bidang seni bena. Kini kawasan yang dikelilingi tembok yang dibina Bani Murabitun dikenali sebagai Macarena. Lebih 700 tahun lalu, kawasan ini yang terletak tidak jauh dari kawasan Macarena merupakan tapak sebuah masjid. Pada 859, sebuah masjid kecil didirikan di sini. Pada 1080 pula, pemimpin Islam ketika itu Muhammad bin Abbad Al-Mu'tamid Al-Qasim membina sebuah masjid baru yang lebih besar untuk memuatkan jumlah jemaah yang semakin bertambah. Pimpinan Islam juga menyediakan kawasan perniagaan untuk membangunkan ekonomi umat. Kawasan ini dahulu adalah suk atau pasar di mana jual beli giat dijalankan. Walaupun beberapa kurun telah berlalu, fungsi kawasan ini tidak banyak berubah. Hari ini berpuluh-puluh kedai dan gedung perniagaan wujud di sekitar Plaza del Pan yang terletak di pusat bandar Seville. Plaza del Pan dahulunya dikatakan tempat umat Islam berniaga roti, antara makanan utama ketika itu. Seperkara yang menarik mengenai Spanyol ialah waktu perniagaan pada musim panas. Kedai dibuka jam 9 pagi. Pada tengah hari, kedai dan pejabat ditutup selama 4 jam dari 1 hingga 5 petang. Selepas itu urusan disambung kembali dari jam 5 hingga awal pagi. Bangunan ini dipanggil Reales Alcazares, Istana Ferdinand dan Pedro yang dibina di atas tapak istana pemimpin Islam. Sebuah istana kecil dibina di sini sebaik Seville dikuasai Islam pada tahun 712 dan kemudian dibesarkan pada zaman Abdul Rahman II pada kurun ke-9. Bekas menara masjid dapat dilihat dengan jelas dari taman istana. Pada zaman Muwahidun pula, istana ini turut berfungsi sebagai kota pertahanan. Walaupun telah diubah suai beberapa kali, konsep asal istana zaman Islam masih dikekalkan seperti taman dan air pancut. Saya menyusuri lorong kecil ini untuk menjejaki satu lagi tinggalan era Islam yang dikatakan terletak di dalam sebuah restoran. Pizzeria San Marco mungkin terkenal kerana hidangan pizzanya. Tetapi apa yang membuatkan restoran ini popular di kalangan penduduk tempatan dan pelancong ialah suasana tempat ini
yang mungkin tidak terdapat di mana-mana restoran lain. Kawasan ini dahulu adalah hammam atau tempat mandi awam. Selaras dengan ajaran Islam yang menekankan kebersihan, hammam disediakan untuk memberi kemudahan kepada umat Islam membersihkan diri sebelum mengerjakan ibadat. Hammam adalah kemudahan awam yang popular di wilayah Islam seperti Spanyol dan Turki. Ketika kota Cordoba mengecapi era gemilang pada kurun ke-10, kira-kira 800 hammam disediakan untuk kemudahan kira-kira 1 juta penduduk. Seperti Cordoba, Seville juga terletak di tebing Guadalquivir. Bagaimanapun di Seville, pembangunan tebing Guadalquivir begitu pesat. Hotel, restoran dan kawasan rekreasi dibina untuk memikat pelancong. Tidak ketinggalan perkhidmatan feri untuk pengunjung menghirup udara segar di petang minggu. Tarikan paling menarik semestinya menara ini yang dipanggil Torre del Oro, bermaksud menara emas. Ia dibina Gubernur Muwahidun Abu Elda pada tahun 1200 sebagai kota yang mengawal lalu lintas dan keselamatan Sungai Guadalquivir. Bangunan ini digelar Menara Emas kerana pada zaman dahulu, bahagian luarnya yang diselaputi jubin akan berkilau keemasan apabila dipancar mentari pagi dan senja. Kini warisan seni bina Islam ini dijadikan Muzium Tentera Laut. Seville pernah diserang tentera Vikings dari utara Eropah pada tahun 844. Dari Laut Atlantik, Vikings masuk melalui Sungai Guadalquivir lalu menggempur selama seminggu. Bagaimanapun mereka akhirnya berundur apabila Seville mendapat bantuan kerajaan Cordoba. Populariti Seville sebagai bandar pelancongan pada hari ini banyak bergantung kepada warisan silam. Dalam perjalanan ini, saya sempat berbual dengan seorang kru feri, Andrew Une, 22 tahun. Menurutnya, secara umum masyarakat Spanyol mengakui sumbangan umat Islam Andalus masa lalu terhadap pembangunan negara mereka masa kini. Menurutnya lagi, walaupun umat Islam bukan lagi majoriti, warisan yang mereka tinggalkan seperti khazanah ilmu dan budaya banyak membantu membangunkan tamadun Eropah. Saki-baki tinggalan Islam seperti istana, kota dan masjid kini menjadi buruan pelancong, sekaligus memberi pendapatan lumayan kepada ekonomi Spanyol. Saya bangga mendengar penjelasan itu dari seorang Spanyol yang bukan beragama Islam. Dengan kejatuhan Seville di tangan Ferdinand III pada 1248, kota ini dijadikan markas utama untuk menjatuhkan Granada, kubu terakhir umat Islam di Andalus.